Okay, auzubillahi syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam kelas kita, dalam kelas pendidikan Islam. Yang mana kalau dalam kelas ni bermaksud kita masuk dalam majlis ilmu, yang mana Ustaz percaya pada murid-murid sekalian masuk ke kelas ni semata-mata nakkan ilmu. Okey, moga-moga ilmu yang kita akan belajar hari ini, kamu dapat faham dan juga dapat menghayati serta dapat mengamalkannya. Sebab apa? Tajuk hari ini adalah tajuk yang sangat penting. Sekiranya kita gagal tajuk ini, maka ia juga akan melibatkan ibadah-ibadah wajib kita yang lain. Okey, kita tengok apa benda yang kita akan belajar hari ini. Okey, berkaitan dengan bidang fiqh, pelajaran yang ke-22, iaitu mandi wajib penyuci diri. Okey, Ustaz yakin semua tahu apa yang istilah yang disebutkan sebagai mandi wajib. Bila sebut mandi wajib ni, maksudnya wajib ke atas kita untuk mandi. Kalau tak mandi, berdosa. Itu maksudnya. Itu namanya mandi wajib. Maksudnya hukum mandi tersebut wajib. Kita memang kena mandi. Okay. Jadi mandi wajib ni adalah penyuci diri. Kita tengok apa maksud sebenarnya mandi wajib ini. Ya, mandi menurut bahasa. Mandi ni pertama kali mandi. Mandi menurut bahasa, dari sudut bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu maksudnya mandi. Mengalirkan air ke atas sesuatu. Dari sudut istilah pula, mandi bermaksud mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Okey. Kita kena faham tu. Kita mengalirkan air ke atas badan kita dengan niat yang tertentu. Mandi wajib ialah ini sebenarnya. Mandi wajib ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Maksudnya mandi kita mandi biasa tu tak mandi wajib. Tapi kalau ada satu ketika kita memang kena mandi, wajib kita mandi. Okey, kalau kita tak mandi juga, kita saja maka berdosa tu kita. Okey. Ada nanti kita akan belajar lagi apa yang menyebabkan kita kena mandi, mandi wajib. Okey, tengok dalil, bukti. Okey, bila sebut dalil nakli ni maksudnya bukti yang datangnya daripada Al-Quran ataupun hadis nakli. Okey, dekat sini daripada Al-Quran. Kita tengok daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Maksudnya mandi wajib ni sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas besar. Okey, banyak apa yang menyebabkan kita berhadas besar. Nanti kita akan belajar lagi sekejap lagi. Okey, ini bukti daripada Al-Quran yang menyuruhkan, maksudnya ada mandi yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Daripada hadis pula, muttafaqun alaih. An Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ja'at Ummu Sulaimin ra'atu Abi Talhah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq hal 'alal mar'ah min ghuslin idza talamat faqala Rasulullah na'am idza ra'atil ma. Okey, apa yang riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata bahawa Ummu Sulaim, isteri Abu Talhah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi, iaitu bersetubuh? Okey. Rasulullah SAW menjawab, ya, sekiranya dia melihat air mani. Okey, ini antara bukti yang mewajibkan kita memang kita kena mandi wajib. Okey, daripada hadis.
Okey. Ini kita perkara yang mewajibkan mandi. Ini kita nak tengok. Apa yang menyebabkan kita ni kena mandi? Okey, kena mandi wajib. Yang pertama, ada dua kategori ya. Pertama, perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Okey, laki pun ada, perempuan pun ada. Apa dia? Yang pertama, keluar mani. Okey, pihak lelaki ada keluarkan mani. Okey, perempuan pun ada keluarkan mani juga. Okey. Sekiranya keluarnya mani, okey, lelaki maupun perempuan, maka selepas itu kita wajib mandi. Okey. Kedua, jima'. Okey, jima' ni iaitu bersetubuh. Ini bagi yang dah kahwin saja. Nanti kamu kahwin kamu tahu. Okey, bila dah berjima', maka dia sebab tu kena wajib mandi. Okey. Dan yang ketiga, mati. Selain mati syahid. Okey. Mati pun kena mandi. Cuma bukan kita yang mandikan, orang lain yang tolong mandikan. Okey. Selain daripada mati syahid. Mati syahid sahaja yang tak perlu. Okey, tiga-tiga ni ada pada lelaki dan perempuan. Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan. Ini perempuan saja, lelaki tak ada. Jangan pandai-pandai pula lelaki kata dia menggunakan alasan mandi wajib sebab yang ini. Tak ada. Ini hanya perempuan. Kita tengok apa benda. Yang pertama, haid. Okey, hanya perempuan saja yang keluarkan haid. Okey, yang kedua, wiladah. Wiladah ni maksud waktu perempuan melahirkan anak. Okey, ni wiladah. Okey, darah wiladah, darah tu melahirkan anak itu sebut sebagai darah wiladah. Yang ketiga, nifas. Darah nifas. Darah nifas pun selepas dia melahirkan anak, lepas tu dia ada darah. Okey, keluar. Okey, itu sebut sebagai darah nifas. Selepas berlakunya ada tiga-tiga ini, habis sahaja, maka kena mandi wajib. Okey. Kita tengok kat sini. Ada geliri kata ni. Haid. Apa maksudnya haid? Haid ni maksudnya darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Okey, perempuan yang sihat memang mesti ada haid. Okey, dia tahu. Kamu pun tahu. Okey. Kedua, wiladah. Wiladah ni proses kelahiran anak. Sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Okey, seperti yang Ustaz cakap tadi lah. Okey. Yang ketiga, nifas. Iaitu darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian sebahagian bentuk anak. Ya, dah anak tersebut dia beranak saja ataupun dia gugur anak, darah selepas beranak tersebut ada darah, itu disebut sebagai darah nifas juga. Okey. Boleh faham kan cakap tu? Okey. Kita tengok. Bila dia dah tahu dah apa benda yang mewajibkan kita mandi, kita tengok pula ada juga larangan semasa berhadas besar. Okey. Apa itu hadas besar? Bermaksud benda yang berlaku yang ke atas ni, yang ke-6 ni, okey, bila berlaku sahaja maka kita akan masuk kategori berada dalam hadas besar. Okey, hadas besar. Okey, larangan semasa berhadas besar. Jadi apa yang tak boleh kita buat ketika kita berada dalam keadaan hadas besar? Okey. Larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan perempuan. Ini lelaki ada, perempuan ada. Maksudnya kedua-dua ada. Yang benda yang tak boleh. Apa benda yang tak boleh ni? Yang pertama, okey, solat fardu dan solat sunat. Tak boleh buat solat fardu, tak boleh buat solat sunat. Okey. Kedua, berhenti atau duduk dalam masjid. Saja berduduk masjid sebab masjid tempat suci. Tak boleh. Ketiga, tawaf. Tak boleh tawaf. Ketigalah haji ke buat umrah ke, tak boleh tawaf dekat Mekah tu. Keempat, membaca atau menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Janganlah kita bawa baca Quran tersebut waktu ketika berada dalam keadaan hadas besar. Okey. Ketiga kedua, larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi wanita. Ini perempuan sahaja. Okey, perempuan sahaja. Apa benda? Okey, puasa fardu atau puasa sunat. Perempuan tak boleh puasa ketika datang haid, ketika berada dalam haid ataupun nifas, tak boleh nak puasa. Sebab tu bulan Ramadan kalau perempuan datang haid, dia tak boleh puasa. Okey? Itu antara puncanya, antara sebabnya. Kedua, jima'. Okey, itu bersetubuh. Ini untuk yang dah kahwin sahaja. Okey. Ini antara larangan semasa berhadas besar. Okey, boleh faham kan cakap tu? Ada kunci ilmu. Kita tengok apa yang dinyatakan di sini. Okey, darah istihadah.
Darah istihadah ialah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Darah ini keluar pada waktu selain pada waktu haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatan dengan haid. Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Istihadah ni senang cerita, kita nak faham adalah darah penyakit kita. Macam perempuan dia tahu darah haid dia macam mana, keadaan dia macam mana, datang waktu mana. Dia ada tempoh-tempoh tertentu. Tetapi kalau ada keluar darah selain daripada waktu dia dan dia keluar darah bentuk dia warna yang lain, yang kata apa, lain kepada kebiasaan, mungkin kebarangkalian itu adalah darah istihadah. Kamu perlu jumpa doktor kalau ada istihadah. Tak, kalau confused jangan malu, jangan segan, tanya mak kamu. Tanya mak kamu. Adakah ini kalaulah keluar, jangan ambil mudah perkara ini, boleh faham? Tetapi kalau ada darah istihadah, maka tak mewajibkan ia mandi. Boleh faham kan? Itu selalunya ini untuk perempuan. Seterusnya kita tengok cara, rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib. Apa cara? Cara macam mana kita nak mandi wajib, rukun dia yang ni kita kena jaga, dan perkara yang sunat, benda sunat ketika kita nak mandi wajib. Tengok yang pertama. Yang pertama sekali, dia kata sebelum kita nak baca, kita tengok petunjuk ni. Dia kata kalau warna kuning ni maksudnya rukun mandi wajib. Warna kuning. So ini maksudnya rukun. Kalau warna purple macam ni perkara sunat ketika mandi wajib. Maksudnya ini semua adalah perkara sunat. Maksudnya wajib rukun, ini yang rukun. Kita tengoklah, kita baca satu-satu. Yang pertama, niat mesti ketika air. Niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Ini warna kuning. Tadi dia kata rukun. Ini rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Dan niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Tu kita nak tuang tu, kita dah niat dah. Itu yang pertama, niat. Kedua, ini pun rukun juga ni sebab warna kuning. Meratakan air ke seluruh anggota badan. Rukun kita kena dah mandi tersebut, kita ratakan air ke seluruh anggota badan. Kulit dan rambut. Maksudnya semua tempat anggota yang kat luar ni kita kena alirkan air. Kulit kita tu mesti kena air. Itu rukun yang kedua. Rukun. Ni dua rukun. Yang seterusnya, dah warna purple ni bermaksudnya perkara sunat. Apa yang perkara sunat? Tadi kita tahu niat dengan meratakan air ke seluruh badan, itu rukun kan? Apa perkara sunat? Perkara sunat yang pertama, basuh pergelangan tangan. Sebelum nak mula tu basuh tangan. Kedua, bersihkan kubur dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Kamu ni waktu nak cuci tu, kamu duduk cangkung, kamu basuh. Kadang-kadang celah tu tak kena air kan, jadi kamu kena basuh betul-betul. Ketiga, bersihkan tangan dengan air. Selalu bersihkan tangan dengan air. Keempat, berwuduk. Sebelum mandi tu ambil wuduk. Lepas mandi pun ambil wuduk. Kalau kamu mandi tersebut tak kena anggota kemaluan kamu, maka wuduk kamu batal kan kalau kena. Jadi kamu ambil wuduk semula, tak masalah. Sebelum mandi ambil wuduk, tak ada masalah. Yang kelima, dahulukan menjirus air ke anggota badan sebelah kanan. Nak mandi tu sunat kita buat sebelah kanan dulu. Basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Ambil air tersebut, letak kepala tu belah kanan 3 kali. Lepas tu selat. Selat tu maksudnya ambil tangan kita tu, kita buat itu, bagi air masuk ke kulit-kulit, kena kulit-kulit kepala tu. Dan celah-celah rambut. Kadang-kadang tu macam perempuan rambut panjang kan, rambut panjang ataupun ada yang rambut tebal. Kadang-kadang kita mandi tu air tak kena di celah-celah rambut. Jadi kita kena selat-selatkan supaya air kena ke seluruh tubuh badan dan juga seluruh yang rambut-rambut yang ada kat celah-celah tu. Ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggota. Ini kamu faham. Ke-8, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Maksudnya setiap lipatan. Contoh dekat badan kita, kat mana ada lipatan. Ni dekat tangan, dekat lutut ada, kat kaki ada. Kat dubur kamu ada, kubur kamu ada. Dekat hubungan telinga ni ada. Semua itu adalah lipatan-lipatan yang mana kamu kena basuh. Pastikan air berada di kena di celah-celah tersebut. Itu antaranya. Kita tengok. Ni ada orang. Saya rasa ni kamu confirm, kamu kenal lah.
Kan? Ni darjah 1 pun kita dah belajar kan. Yang mana sebut rambut, telinga kat mana ni antara tempat-tempat dia. Bahagian ketiak ni, ni celah-celah ni, selalu kita mandi kena cuci betul-betul celah-celah ni. Kulit perut, ada siapa yang perut dia berlipat. Selalu yang besar ni kan kulit dia berlipat-lipat kan. Itu dia celah-celah tersebut kena pastikan kena air. Lepas tu dekat pusat, kat pusat kan dia dalam kan. Masukkan air, tonyoh betul-betul, basuh betul-betul biar kena air. Lepas tu bahagian tangan ni, jari-jari, tu kena. Celah kelangkang kamu ni, yang saya kata kuburan dupun, tempat-tempat berlipatan. Dan juga kawasan-kawasan kaki. Ini kawasan-kawasan berlipat yang kamu kena ambil perhatian ketika kamu mandi wajib. Niat mandi wajib. Macam mana nak niat mandi wajib? Caranya, nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ustaz, saya tak boleh nak niat bahasa Arab. Boleh tak saya nak bahasa Melayu? Boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak mandi tersebut, aku nak mandi ni nak hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dah cukup. Tapi kalau dalam periksa, jangan kamu berjawab macam tu pula. Kita kena ikut yang betul-betul ni, niat yang betul. Kalau tanya dalam soalan, kamu apakah lafaz niat, kamu akan tulis betul-betul lah. Nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Boleh faham kan? Ada setakat ni ada apa-apa yang kamu nak tanya? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz harap kamu faham lah. Sebab benda ini semua ada pada diri kamu. Kita semua sama saja. Semua ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan. Semua sama. Kalau tak apa, kamu tengoklah diri kamu tu. Dekat tangan macam mana, cara macam mana. Seterusnya kita tengok hikmah mandi wajib. Ini satu anggota apa? Macam kutubah hikmah mandi wajib. Ustaz akan cuba baca. Kamu dengar. Ini seolah-olah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya percaya bahawa sebahagian daripada kamu telah balik. Jika kamu telah balik, pasti kamu berpengalaman melaksanakan ibadah mandi wajib, sama ada kerana keluar mani ataupun haid. Persoalannya ialah, mengapakah kamu perlu mandi wajib? Mandi wajib ialah ibadah yang dilaksanakan kerana suruhan Allah Subhanahu taala dan amalan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang melaksanakan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala. Dengan mandi wajib, segala ibadah lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Selain itu, dengan mandi wajib, kesegaran badan yang luas, kesegaran badan yang lesu dan penat dapat dikembalikan. Mandi wajib juga dapat menghilangkan bau peluh dan darah. Amalan ini dapat membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh membawa penyakit. Hikmah mandi wajib bagi jenazah pula, mandi dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau, najis serta sebarang kotoran terakhir yang ada pada badannya sebelum dikebumikan. Akhir kata, murid-murid perlu belajar cara melaksanakan mandi wajib dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan mandi untuk menyusahkan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan mandi kerana Dia ingin membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada para hamba-Nya. Maka beruntunglah orang yang mandi dengan sempurna. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Amin. Tengok. Ni cerita tentang hikmah mandi wajib ni. Kita fokus kepada poin-poin yang dekat yang berwarna biru tu. Cara melaksanakan diberi ganjaran pahala. Kita akan dapat pahala daripada Allah SWT. Segala ibadah kita yang diharamkan kita berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Dengan mandi wajib tu sebut, kita, kalau lepas mandi wajib kita boleh melaksanakan
ibadah kita seharian. Okey. Okey, boleh kan? Ni antara hikmah kalau kita mandi wajib. Okey, boleh faham kan? Seterusnya, mandi sunat. Tadi mandi wajib. Sekarang mandi sunat. Okey. Apa itu mandi sunat? Mandi sunat merupakan amalan yang digalakkan untuk tujuan tertentu. Antara contoh mandi sunat, kita tengok. Tadi mandi wajib dah kita tahu dah kenapa mandi wajib kan? Ada waktu-waktu dia kan? Okey, kita tengok mandi sunat pula. Waktu mana kita perlu mandi sunat? Okey. Yang pertama, hari Jumaat. Sebelum malam Jumaat tersebut kamu mandi, iaitu mandi sunat. Kedua, hari raya. Sebelum sembahyang raya kamu mandi, itu mandi sunat. Okey. Ayat apa? Ayat Adil Fitri dan ayat Adil Adha. Tak lama lagi kita nak ayat Adil Adha, maksudnya hari raya. Kalau waktu kau mandi, niat nak mandi sunat ayat Adil Adha, kamu akan dapat sunat mandi hari raya. Kalau tak kamu mandi biasa aja, rugi. Okey. Niat tu penting. Ketiga, sebelum solat, okey, minta hujan. Itu mandi sunat. Keempat, sebelum solat gerhana. Okey, nak ada gerhana bulan, kita ada sembahyang gerhana. Okey, gerhana apa? Gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Okey, kedua-dua ni boleh. Seterusnya, selepas mandi jenazah. Lepas mandi jenazah, kita sembahyang sunat jenazah tersebut. Sembahyang sunat. Okey. Lepas mandi. Lepas kita mandi jenazah tersebut, kita sembahyang sunat. Okey. Seterusnya, berkaitan dengan ibadah haji. Berkaitan dengan haji, apa benda kena mandi? Sebelum ihram. Yang kedua, sebelum berwakaf. Berwukuf. Okey. Ketiga, sebelum melontar jamrah. Keempat, sebelum masuk Mekah atau Madinah. Ni time-time waktu ni digalakkan untuk mandi sunat. Seterusnya, selepas masuk Islam. Masuk Islam kita kena mandi sunat. Dan last sekali, okey, sembuh daripada gila atau pitam. Okey, gila tiba-tiba dia sedar diri ataupun dia pitam tiba-tiba dia sedar, maka disunatkan mandi. Okey, kalau dalam soalan tersebut kamu kena ingat ini fakta-fakta ni. Okey, selalunya ada juga dalam soalan. Okey, berkaitan apakah mandi sunat. Okey. Soalan kebat pun ada berkaitan dengan mandi sunat ini. Okey. Seterusnya kita tengok ada kotak ni, cacusan minda ni, apa benda ni? Okey. Anda menyertai suatu aktiviti pada hari Jumaat. Okey. Aktiviti tersebut tamat ketika hampir waktu Zuhur. Anda tergesa-gesa untuk bersiap ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Apakah keutamaan anda? Pulang ke rumah untuk mandi sunat atau terus ke masjid? Okey. Ada dapat jawapan ni? Okey, saya minta susah minda ni kamu cuba tulis jawapan ke dalam Telegramnya. Apa jawapan kamu yang sepatutnya? Tadi saya dah tunjuk lah kan ke atas ni kan. Kenapa mandi sunat apa semua kan. Okey, baca tulisan minda ni. Okey, try kamu tulis jawapan di dalam grup Telegram. Tulis nama kamu, tulis jawapan. Okey. Apa yang sepatutnya kamu lakukan. Okey. Nanti saya akan tengok. Okey, setakat ni dulu pelajaran berkaitan dengan mandi wajib dan kita masuk sedikit dengan mandi sunat. Okey, ada apa-apa persoalan kamu nak tanya saya berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ni? Tajuk hari ni penting. Sangat penting ya. Okey, kalau kita tak lakukan dengan sempurna tentang mandi wajib ni, maka ibadah kita pun tidak akan terima. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi asal setakat tu dulu kelas kita pada petang ni. Okey. Jadi Ustaz tutup majlis kita ni, kelas kita ni dengan tasbih kafarah wa suratan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana fi khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.